الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sambung siri yang kedua, pengajian kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Muka surat 2. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu Adam wa nafaqa fihi ar-ruh atasa فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas Allah mencipta Nabi Adam dan meniupkan rohnya, yakni memasukkan roh ke dalam tubuh badan Nabi Adam, beliau bersin dan menyebut Alhamdulillah. Beliau memuji Allah dengan izinnya, dengan ilham daripada Allah. Tu kalam pertama Nabi Adam lah. Alhamdulillah, memuji Allah. Ini satu benda yang luar biasa lah. Baru masuk nyawa roh, terus sebut Alhamdulillah. Perkara yang seperti ini berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap perkara luar biasa yang pernah berlaku kepada nabi-nabi lain, pasti perkara luar biasa itu juga pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita bersin ni Nabi Muhammad pun bersin. Nabi Muhammad lahir daripada perut ibu Nabi, keluar mai dilahirkan, bersama-samanya terbit satu pancaran cahaya dari Mekah. Pancaran cahaya tu sampai ke Busra, Syam, Syria. Memang mak Nabi duk mimpi dah sebelum nak bersalin tu. Sebelum nak bersalin tu mak Nabi duk mimpi ada satu cahaya yang menerangi keluar daripada perutnya. Dan memang sungguh ketika dilahirkan terbit satu cahaya spotlight tu. Cahaya tu memancar sampai ke Busra, Syam. Banyaklah perkara-perkara pelik yang berlaku. Berguguran tiang-tiang Iwan Kisra, tiang-tiang Raja Parsi. Raja Parsi. Tutup ya.
Dan Rasulullah, banyak benda yang saya nak cerita. Rasulullah bila dilahirkan, Rasulullah duduk macam orang duduk tahiyat awal. Macam nak sujud, tangan Nabi ke depan. Macam nak sujud, tangan Nabi ke depan. Duduk tahiyat awal tapi tangan Nabi ke depan. Dia boleh duduk dah. Boleh duduk tu pun pelik lah, no? Baru lahir boleh duduk dah. Baca dalam kitab sirah. Baca dalam kitab sirah. Nabi duduk macam tu, kemudian Nabi bersin. Acim. Nabi sebut Alhamdulillah. Kecil-kecil lagi boleh sebut dah Alhamdulillah. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah. Nabi duduk tu gaya macam nak sujud, tangan depan, kaki ni duduk macam tahiyat awal lah, macam tahiyat awal. Duduk iftirash. Nabi bersin. Alhamdulillah Nabi sebut. Cuma yang kecil-kecil lagi sebut Alhamdulillah. Kalau Nabi Isa boleh bercakap ketika kecil, ketika baru dilahirkan, Nabi Muhammad pun cakap Alhamdulillah tu kira boleh cakap fasih. Alhamdulillah fasih. Nabi Adam bersin ketika baru masuk nyawa. Nabi Muhammad bersin ketika baru dilahirkan. Tu nak abang kata cerita-cerita mukjizat Nabi lain, fakullu ayin muttasili. Macam mana muttasil, bersambung. Setiap mukjizat Nabi-Nabi lain min Rasulillah bersambung dengan mukjizat Rasulullah. Maksudnya macam ni lah. Dalam Qasidah Burdah ada sebut dalam Qasidah Burdah. Setiap mukjizat Nabi-Nabi lain semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersin ada kat Nabi Muhammad. Nabi Isa bercakap ketika baru dilahirkan. Nabi Muhammad bukan bercakap tu. Alhamdulillah tu. Puji Allah. Kemudian Nabi Muhammad duduk macam tu. Nabi Muhammad tunjuk satu jari, tangan kanan tunjuk ke atas. Isyarat tauhid, mengesahkan Allah. Nabi tengok atas, Nabi senyum dan Nabi tunjuk jari macam tu, mengesahkan Tuhan. Baru lahir. Yang ni kena baca kitab sirah lah pula, baru kita tahu kejadian-kejadian yang berlaku. Irhasat luar biasa. Tak panggil mukjizat lah pasal Nabi masih bayi, belum berumur 40 tahun. Belum dilantik jadi Rasul, jadi tidak dipanggil mukjizat, panggil irhasat luar biasa. Baik, Nabi Adam bersin, Nabi Muhammad bersin. Nak cerita tu lah. Dia kata Alhamdulillah. Allah menjawab. Ini sunat jawab. Bila orang bersin, orang sebut Alhamdulillah, kita jawab. Hak bersin tu dia sebut Alhamdulillah, kita hak dengar kita jawab Yarhamukallah. Tapi orang tak mengaji, dia bersin, sorry, excuse me, sorry. Dia bersin, dia kata sorry. Bukan sorry, Alhamdulillah. Zaman sekarang ni kalau ada orang bersin, kita jadi takut lah. Takut ada virus kan. Bersin ni bagus. Nabi Muhammad pun kerap bersin. Bersin ni bagus. Yang Nabi tak pernahnya menguap. Nabi tak pernah menguap. Sekali pun tak pernah menguap. Lam yatatha'ab qat. Baginda Rasul tak pernah sekali pun menguap. Tak pernah. Bersin, Nabi bersin ni sihat sebenarnya. Jadi jantung kita bila bersin, jantung kita berfungsi balik, kita kata Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jawab Yarhamu, mim tu bagi dhamma, bukan yarham, bukan sukun. Yarhamukallah ya Adam, yang bermaksud semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah, macam pagi tadi juga, pergilah kepada sekumpulan malaikat yang sedang duduk. Kena pi. Orang panggil rihlah li talabil ilm. Bermusafir untuk mendapat ilmu. Bergerak untuk dapat ilmu. Sebenarnya ilmu ni dia kena bergerak. Tapi dah PKP, tuan-tuan buka telefon, buka laptop, tuan-tuan mengaji dengan begitu mudah. Kaedah yang betul ilmu ni perlu al-ilmu yu'ta, ilmu perlu didatangi, ilmu perlu dicari, ilmu perlu bergerak. Ilmu yang barakah tu, kita kena bergerak daripada rumah kita keluar pergi cari ilmu. Orang mengajak di masjid, kita start kita, al-ilmu yu'ta, ilmu didatangi, kena gerak. Boleh, TV Al-Hijrah pun ada majlis ilmu. TV 9 pun ada majlis ilmu. Tanyalah ustaz, tanyalah ustazah. Al-Kuliah, macam-macam majlis ilmu. Tapi konsep tu kurang berkat. Ilmu yang berkat ni kena gerak. Ulama hadis ketika cerita hadis ni,
Allah suruh izhab, wahai Adam, pergi kepada sana malaikat, belajar jawab salam. Awak dalam syurga takkan tak ada kemudahan. Dalam syurga tak ada kemudahan untuk kita search Google ke, kita search buat carian cara menjawab salam. Dia akan keluar meh. Syurga tempat penuh kenikmatan, tempat senang lenang. Takkan nak cari maklumat cara jawab salam. Boleh buat carian Nabi Adam mungkin dalam syurga, nama pun syurga. Syurga kan. Tapi Allah nak didik Nabi Adam, ilmu ni selain daripada ilmu, kita nak keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu ni kena datang. Kena pi. Tapi sekarang PKP tak boleh pi. Mengajilah tak macam mana yang boleh. Saya duduk di rumah, tuan-tuan duduk di rumah. Tuan-tuan tak keluar, saya pun tak keluar. Keberkatan ilmu ni dia kena bergerak. Dia tak boleh halah orang mengajak di masjid. Dulu-dulu lah kan, mengajak masjid. Dia tak malah pi. Dalam TV banyak dah. Dalam YouTube pun ada orang mengajak. Dia tak mau pi ke masjid. Dia tak mau pi ke surau. Dia mengaji cara mudah. Kurang berkat. Sebab Nabi Adam, dia duduk dalam syurga. Sekadar nak dapat ilmu jawab salam. Tak perlu dia berjalan-jalan ke sana. Ada malaikat yang sedang duduk. Tak perlu dia pi kat malaikat tu. Dalam syurga takkan tak ada laptop. Dalam syurga takkan tak ada alat-alat yang boleh buat carian ilmu. Tentu ada. Tapi Allah kata izhab, kena pergi juga. Maka orang pertama yang bergerak untuk mendapat ilmu. Ilmu kena bergerak. Orang pertama yang bergerak untuk dapat ilmu. Bergerak semata-mata untuk dapat ilmu ialah Nabi Adam AS. Kalau kita tengok di kalangan ulama', mereka banyak bergerak untuk cari ilmu. Gerak. Banyak bermusafir. Sahabat Nabi, nama Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Jabir, Jim, Alif, Bara. Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dia sanggup dari Madinah bergerak ke Syria. Madinah ke Syria, sebulan perjalanan. Dia nak pergi tu, dia kena beli kuda. Kuda yang mahal, yang boleh pecut. Sebulan baru sampai ke Syria. Semata-mata min ajli hadithin wahid. Semata-mata kerana satu hadis. Dalam ni ada 40 hadis. 40 pun lebih daripada 40 sebenarnya. Dalam huraian pun saya masuk hadis lagi. Semata-mata satu hadis sanggup dia travel dari Madinah ke Syria. Dia kena beli kuda seekor. Kuda yang begitu mahal. Dia pecut laju sebulan tu makna malam-malam dia singgah tidur tepi-tepi jalan, tidur tepi. Kerana nak dapat satu hadis. Hadis yang dia tak dengar direct daripada Nabi. Nabi dah wafat. Dia rasa sedih. Hadis tentang padang mahsyar. Hadis tentang padang mahsyar. Dibangkitkan manusia dalam keadaan tidak berkaki ayam, tidak berkasut, tidak berpakaian, tidak tutup kepala. Dan dalam keadaan belum sunat. Hadis tu. Dia pergi cari. Dia tak hantar orang. Dia sendiri pergi. Susah payah. Sebulan pergi, sebulan balik. Letih 2 bulan. Belanja waktu dia korbankan waktu 2 bulan. Pergi balik 2 bulan. Kemudian dia kena beli kenderaan yang bagus. Kuda seekor. Tinggal anak bini. Pengorbanan tuan-tuan. Pengorbanan. Jadi cerita dia mengaji ni kena datang. Habis PKP nanti tuan-tuan mai lah. Ziarah mak saya ni. Mai lah. Ahlan wa sahlan. Ilmu dia memang macam tu. Kita ni pasal pandemik. Tak apalah, kita merailah suasana. Saya mengajar di rumah, tuan-tuan duduk di rumah. Tuan-tuan tak bergerak, saya pun tak bergerak. Mudahnya ilmu kita dapat. Bukan kita menolak teknologi. Tak. Al-ilmu syai' kata ulama. Ilmu tu satu bab. Wa barakatul ilm syai'un akhar. Keberkatan ilmu tu, hak tu benda lain tu. Al-ilmu yu'khadh min kulli syai'. Ilmu boleh ambil merata tempat. Ilmu boleh ambil. Ambil lah internet, Google, Facebook. Ilmu boleh. Al-ilmu yu'khadhu min kulli syai'. Ini perkataan Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ilmu boleh cedok merata tempat. Walakinna barakatal ilm. Akan tetapi keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu yu'khadhu minas salihin. Ambil daripada orang soleh.
Kadang dalam internet ni macam-macam lah kan. Yahudi pun pandai tulis. Jadi berguru, bertalaki, berdepan, bermusyafahah. Itu penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ni, kita boleh mengaji macam biasa balik. Jangan sampai kita selesa, sampai lepas ni dah sihat semua, wabak hilang, kita duk mengaji cara ni juga. Tak berapa kena lah, tak berapa kena. Ulama' dulu-dulu jauh pun mereka pergi. Ulama' dulu-dulu pergi. Guru kepada guru kami, nama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang yang terkenal. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Tuan-tuan pergi kedai buku, mungkin banyak karyanya yang diterjemah ke bahasa Melayu. Nama dia Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Menulis kitab banyak. Guru kepada guru kami. Saya tak sempat dengan dia, dia meninggal dah. Dia tok guru pada tok guru kita di Syria. Tulis banyak. Antara kitab yang dia tulis, kitab motivasi. Kitab motivasi, Safahat fi sabril ulama ala tahsilil ilmi wasyada'id. Dia tulis beberapa cerita, ratusan cerita kesabaran ulama untuk mendapat ilmu. Susah payah mereka nak dapat ilmu ni, dia kena susah payah. Kalau senang-senang tu bukan ilmu. Macam tu. Okey, tak apalah. Jadi Nabi Adam yang selesa di syurga, senang lenang di syurga, tapi kena izhab. Ilmu kena pergi cari. Kena pergi cari. Pergilah kamu kepada malaikat, bagi salam, dengar elok-elok apa yang malaikat akan jawab. Belajar cara jawab salam. Itu yang kita kena ambil tu. Daripada cerita ni kena ambil yang tu. Walaupun boleh cari ilmu mudah, syurga kan, takkan tak ada kemudahan-kemudahan ni. Takkan tak boleh buat PDPR dalam syurga kan. Boleh kan. Tapi begitulah adabnya. Allah kata, pergilah kamu. Dia kena berjalan. Dia jalan. Dalam syurga tak penat, tak letih. Kena bergerak sikit lah. Nak dapat ilmu kena bergerak. Pergilah kamu kepada sekumpulan malaikat yang sedang duduk. Ucapkan Assalamualaikum. Malaikat menjawab Waalaikumsalam Warahmatullah. Tang tu ada Warahmatullah juga tu. Kemudian Adam kembali menghadap Allah. Allah berfirman, sesungguhnya inilah ucapan penghormatan kamu dan penghormatan anak-anak kamu di antara mereka. Itu cara kita nak hormat orang, kita bagi salam. Tegur sapa. Nabi Muhammad pun sebaik saja sampai ke Madinah, orang minta Nabi bagi satu ucapan sulung lah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai Madinah, orang suruh Nabi berucap. Apa Nabi kata? Afshus salam. Sebarkan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebarkan salam. Salam juga bermakna kesejahteraan, keselamatan. Kita jaga orang jaga kita. Kita tak memudaratkan orang tak memudaratkan kita. Dunia ni selamat sejahtera. Salam. Kita semayang pun ada salam belah kanan, belah kiri kan. Kita doa selamat semua. Kanan, kiri kita semua makhluk dalam kesejahteraan, keharmonian. Tak mau bergaduh, tak mau berkelahi. Tak mau, kita nak assalam. Selamat sejahtera. Nabi Adam ni, pagi tadi saya lupa sentuh. Nabi Adam ni Allah Ta'ala masukkan roh dalam badan dia tu bila? Hari-hari Jumaat. Secara lebih spesifiknya, lebih khususnya waktu bah. Waktunya lepas asar. Hari Jumaat lepas asar. Begitu. Nabi cerita. Nabi Muhammad cerita, Nabi Adam dicipta mula-mula bentuk tanah tu hari Jumaat. Hari Jumaat juga. Kemudian dimasukkan ruh dia pun hari Jumaat. Time dia bila? Lepas asar. Dan Nabi kata tidak akan berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Waktunya, waktu kehancuran dunia ni bila? Lepas asar juga. Seperti mana Nabi Adam mula buat lepas asar, begitulah dunia ni akan hancur binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa, tapi adalah kecuali beberapa makhluk yang Allah tak hancurkan, seperti syurga, neraka, arash, kursi, dan tulang kita yang belakang, tulang belakang kat punggung ni ada pengecualian, dia tidak hancur. Itu pun kiamat pun tak akan berlaku melainkan hari Jumaat lepas asar juga. Itulah antara sebab kebanyakan ulama kata waktu mustajab doa hari Jumaat. Waktu mustajab doa Jumaat bila? Petang asar. Asar esok. Esok kan Jumaat kan? Esok Jumaat lepas asar. Waktu mustajab doa. Pasal hari Jumaat dan waktu asar Allah buat Nabi Adam. Hari Jumaat waktu asar berlaku fana, hancur binasa dunia ini yang kita panggil kiamat. Jadi
Ada banyaklah pendapat tentang waktu mustajab doa. Ada yang kata ketika khatib duduk antara dua khutbah. Ada yang kata ketika khatib memperbetulkan saf dekat-dekat nak sembahyang Jumaat. Imam nak sembahyang Jumaat dah tu. Ada yang kata lepas ba'da al-asr, lepas sembahyang asar. Asar Jumaat ni dia ada syait. Bukan hari ni. Ada orang dia ingat lah ni. Hari ni Khamis ya. Hari ni belum Jumaat. Petang esok. Petang esok lepas sembahyang asar esok ni. Itu maksud petang Jumaat. Keterangan Nabi Adam alaihi salam digelar sebagai Abul Bashar ni saya uraikan bagi tadi, yang bermaksud bapa manusia. Beliau merupakan manusia pertama yang diciptakan. Nama dia Adam. Adam ni makna apa Adam? Wallahu alam. Ulama-ulama ni ada yang kata Adam tu maksudnya daripada adim. Adim tu tanah. Adam memang dia daripada adim. Adim tu maknanya tanah ataupun kulit. Tapi kebanyakan ulama kata tak payah kita duk carilah makna Adam ni makna apa. Pasal Adam ni, A-D-A-M, Adam, dia bukan bahasa Arab. Nak cari kamus mana? Kamus Arab ke? Kamus Inggeris ke? Nama Adam tu, nama yang Allah bagi. Allah buat dan Allah bagi. Dia lelaki, namanya Adam, bukan bahasa Arab. Jadi kalau kita cari, nak cari bahasa apa? Dia bukan Arab, dia bukan bahasa Inggeris, dia bukan bahasa India, dia bukan bahasa Cina. Belum ada lagi bangsa Cina, bangsa India, bangsa Turki, bangsa Melayu, bangsa Arab. Belum wujud lagi waktu tu. Dia ada nama khas. Ataupun kalau orang mengaji bahasa Arab ni, dia panggil Ajam. Nama yang bukan Arab. Adam. Lepas tu kalau mengaji bahasa Arab, huruf jar, contoh ala. Ala biasanya dia akan mengkasrahkan. Tapi kalau ala masuk dekat Adam, dia jadi ala Adama. Dia tak jadi ala Adamin. Panggil ismul ladhi la yansarif. Bagi orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahulah. Ismul ladhi la yansarif. Kerana Adam ini ismun alamun a'jamiyun. Dia nama khusus yang bukan Arab. Jadi tak usah cari makna apa Adam ni. Kita pun tak tahu makna apa. Saya pun tak tahu makna Adam yang sebenar. Wallahu a'lam. Beliau merupakan manusia pertama yang diciptakan. Nama dia Adam, sifat dia Nabi. Adam bersifat Nabi. Bapa manusia. Seperti mana Iblis merupakan jin pertama yang diciptakan. Iblis ni nama kepada jin pertama yang Allah Ta'ala cipta. Dia enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Namanya Iblis. Sifatnya syaitan. Ada orang duk keliru apa beza syaitan dengan Iblis. Iblis tu ismun, nama dia, nama tuan punya badan tu Iblis. Sifat jahat dia tu dipanggil syaitan. Syaitan ni sifat jahat. Kalau orang jahat pun syaitan. Jin jahat pun syaitan. Kan syaitan disebut dalam Quran minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Di kalangan jin yang jahat syaitan, di kalangan manusia yang jahat syaitan. Fir'aun syaitan, Abu Jahal syaitan, Abu Lahab syaitan. Macam itulah. Kita tak boleh kata semua jin syaitan. Ada juga jin yang baik. Jin ada yang jadi kekasih Allah, waliullah. Jin ada yang jadi mujahidun, para pejuang, berjihad, mati syahid. Jin ada juga salihun. Jin ada macam-macam. Jin salih ada, jin mujahid ada, jin wali ada. Cuma jin tak ada yang jadi nabi, tak ada yang jadi rasul. Sebab nabi dan rasul semuanya di kalangan manusia yang merdeka. Semua manusia yang merdeka. Kalau tak merdeka, macam Luqmanul Hakim. Dia pada awalnya dia hamba abdi, Luqmanul Hakim. Surah Luqman kan. Al-Hakim tu bijaksana gelarannya. Luqman yang bijaksana. Dia bukan Nabi Luqman ni. Dia kalam dia banyak keluar mutiara. Sebab tu kita panggil hikmah Al-Hakim. Luqman Al-Hakim. Dia bukan Nabi. Pasal sejarah hidupnya, ketika kecil, ketika besar, muda dia hamba abdi. Kemudian Tuhan dia merdekakan dia. Orang yang pernah melalui sejarah perhambaan tidak layak menjadi Nabi. Nabi ni rajulun. Lelaki. Perempuan tak nak jadi Nabi. Maryam ke Khadijah ke bukan Nabi. Rajulun. Mim bani Adam. Keturunan Adam. Mana manusia. Lelaki manusia. Bukan lelaki jin. Hurrun. Merdeka. Ada syarat-syaratnya. Auhallahu ilaihi bisyar'in. Allah wahyukan dengan wahyu syarak, hukum hakam.
Kalau Rasul, wa umira bitablighihi, disuruh sampaikan. Tabligh. Itu syarat-syarat nak jadi Nabi Rasul, mestilah manusia, lelaki, merdeka, tidak pernah melalui sejarah perhambaan, dan dia dapat wahyu. Iblis dan jin mana dahulu dicipta? Iblis dulu. Iblis tu nama. Kelompok dia tu panggil jin. Adam tu nama. Kelompok Adam dipanggil manusia. Manusia tu jenis, kelompok. Jin tu kelompok. Ada kelompok manusia, ada kelompok jin, ada kelompok malaikat. Tu nama kelompok. Manusia, jin. Okey. Manusia, siapa yang mula-mula Allah Ta'ala cipta? Adam. Kelompok jin, siapa yang mula-mula Allah Ta'ala cipta? Iblis. Adakah semua jin jahat? Tak, jin Islam ada. Tengok dalam Quran ada suratul jin, surah jin. Jin bukan semua jahat, tapi pak ni buat jahat lah. Kita, manusia, kelompok manusia, bukan semua bagus. Spesies. Spesies. Kita manusia, pak kita mula-mula sekali Adam. Adakah dengan sebab Adam tu dia Nabi, dia bagus, semua manusia bagus? Tak juga. Ada juga manusia jahat. Fir'aun, jahat. Abu Jahal, manusia jahat. Jahat itu sifat. Jahat tu boleh dipanggil syaitan. Iblis, dia jin pertama, jahat dia syaitan. Adam, manusia pertama, baik dia bukan syaitan. Nabi Muhammad bukan syaitan. Abu Jahal syaitan, manusia syaitan, Abu Jahal. Jadi, di kalangan manusia, ada yang jadi syaitan, ada yang tak jadi syaitan. Di kalangan jin pun sama, ada yang tak jadi syaitan, ada yang jadi syaitan. Nak faham tu? Dan jangan buat statement sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Tak betul. Sebaik-baik jin hak paling bagus sekali, itulah sejahat-jahat manusia. Tak betul. Saya bisa dengar statement ni daripada orang tua-tua lah. Bukan hadis pun. Ni pun reka. Hadis orang tua-tua. Palsu ni. Sebaik-baik jin hak paling baik itu, sejahat-jahat manusia. Tak betul. Saya pertahankan jin, kalau dia sebaik-baik, dia baik betul. Ada jin yang jadi wali Allah. Ada jin yang berzikir, berselawat kat Nabi sehari beribu kali, ada jin. Kalau kita. Ada jin yang pergi haji setiap tahun. Ada jin yang jadi tuan guru, syekh, ulama hebat, mengarang kitab, macam-macam kitab. Kita tak tahu lah, kita tak duduk alam dia, ingat dia tak karang kitab, dia pun karang kitab. Jin juga menternak. Kalau kita baca bab taharah, Nabi SAW tak bagi kita istinja guna tulang. Pasal apa? Sebab tulang tu, kalau kita makan, baca doa, nanti jin akan pegang tulang tu, dia ada cop halal. Pasal manusia Muslim, orang Islam makan, baca doa, sebut nama Allah. Tulang tu halal, bila dia pegang akan jadi segumpal daging. Tulang ayam yang kita lempak, dia pegang tulang tu akan jadi tulang ayam balik. KFC. Kita makan, kita buang tulang ayam KFC, bila dia pegang jadi KFC balik. Dia akan makan. Dia tak apa, tanpa perlu minta izin kat kita, dia makan. Kita dapat pahala. Lepas tu tulang jangan campur dengan najis. Nanti ada makhluk jin, Nabi kata ikhwanukum, saudara-saudara kamu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman semua bersaudara. Ta'amu ikhwanikum minal jin. Tulang itu makanan saudara kamu daripada jin. Jadi hormat jin. Jaga sensitivity kaum jin. Jangan dia nak ambil tulang, dia tahu ni tulang orang baca bismillah, tengok-tengok ada tai Allah. Dia pun tak lalu nak makan. Jin juga menternak. Saya belayam, tai ayam saya akan dijadikan dedak jin. Tuan-tuan bela burung, tai burung tuan-tuan. Tai burung Muslim akan diproses oleh jin menjadi dedak burung. Burung ni apa makan tai burung kita. Ayam mereka makan tai ayam kita, tapi depa buat dedak lah. Seperti mana kita tai ayam kita proses boleh buat baja, depa proses tai ayam jadi dedak ayam depa. Tai lembu orang Islam akan jadi dedak lembu jin. Tai kambing orang Islam akan jadi dedak untuk kambing jin. Jin pun bela ke lembu lah. Bela, dia pun nak kenuri, nak buat kenuri, lepas tu nak korban, dia kena ada lembu juga. Hukum syariat sama je, korban lembu kambing. Jadi dia pun nak ambil mana lembu kambing. Dia pun membela, menternak. Begitu. Ini agak. Tapi kita tak tahu sangat lah alam jin ni, pasal kita tak nampak ni apa. Jangan kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Tak, jin hak baik-baik lah, hak jahat-jahat lah. Apa pula kata macam tu kat dia apa? Tak boleh lah.
Okey, baik. Iblis, jin pertama. Adam, manusia pertama. Tu nama Iblis ni. Dikatakan sebelum dia turun ke dunia ni, Iblis ni, namanya Azazil. Wallahu alam lah. Yang tu saya tak tahulah. Dikatakan qila, dikatakan. Allah Ta'ala buat turun habis. Ihbitu minha jami'a. Turun. Dari mana turun ada atas bawah. Kata ulama tafsir, bila Allah Ta'ala kata turun, keluar daripada syurga, turun ke bumi. Turun ke bumi. Mana bumi ni bawah, syurga ni ada atas sana. Syurga ada atas. Tak mana tak tahu. Tapi dia berpihak atas. Bumi pihak bawah, syurga pihak atas. Itu yang Nabi Isra' Mi'raj naik atas. Naik atas langit. Nabi tengok habis lah. Nabi mengembara, Allah perlihatkan macam-macam dekat Nabi kan. Antaranya Nabi tengok syurga, tengok neraka. Dia atas. Lokasinya di mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Dan Nabi cerita bila Nabi pergi dekat Arash, dalam surah Najm ada, Nabi sampai dekat Arash, indaha, di sisinya, jannatul ma'wa, syurga al-ma'wa. Tak jauh daripada Arash. Dekat-dekat dengan Arash tu, ada jannatul ma'wa. Boleh tengok surah An-Najm, suratul Najm. Indaha jannatul ma'wa. Baik. Jadi, Iblis namanya, sifatnya syaitan. Seperti mana Iblis merupakan jin pertama yang diciptakan. Allah menciptakannya dari segenggam tanah yang diambil dari semua jenis tanah di bumi. Ada yang putih, merah, hitam, kuning dan sawo matang. Ada tanah keras, lembut, wangi, busuk dan sebagainya. Sebab itulah zuriat keturunan Adam berbeza di sudut warna kulit. Kulit kita kan sama. Ada orang gelap sikit, ada orang cerah, ada orang merah, ada orang putih. Nabi Adam ni kacukkan. Merah ada kat dia, putih campur, tanah campur. Kacukkan ni kira segak. Macam orang Turki kahwin dengan orang India, dapat anak. Oh, comel. India hitam, gelap. Turki putih. Anak tu nak kata gelap tak, nak kata putih tak, dia kacukkan. Campuran. Dan anak macam ni selalunya bijak, cerdik. Cerdik. Ada kawan saya, dia orang Indonesia, dia kahwin dengan puteri Malaysia, orang Malaysia. Indonesia, jejak seorang lelaki teruna kahwin dengan anak dara Malaysia. Sama-sama Melayu, tapi jauh lah. Indonesia dengan Malaysia. Anak pandai-pandai. Anak pandai-pandai. Kuat ingatan. Raisa kira nombor 1. Pandai. Rupanya kacukkan ni dia ada sesuatu. Ada sesuatu. Derian pun macam tu lah. Derian kahwin dengan derian kampung, tengok macam mana. Bila dikahwinkan, besar isi dia. Tu ada rahsia dia. Allah Ta'ala campur macam-macam jenis tanah, sifat tanah pada badan Nabi Adam AS. Sebab itulah zuriat keturunan Adam berbeza di sudut warna kulit, agama, perangai, bahasa dan bangsa. Allah menciptakan kepelbagaian ini supaya manusia boleh saling kenal mengenal lah. Li ta'arafu dalam surah Hujurat kan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kami jadikan kamu berpuak-puak, berbeza bangsa, tujuan untuk kenal mengenal. Kita kenal budaya mereka, apa yang mereka sensitif, mereka pun kena kenal. Bila saling kenal mengenali, jaga menjaga, maka wujudlah harmoni, sejahtera. Kita jangan usik sensitif bangsa lain juga jangan usik benda sensitif kita. Kita jangan kacau agama lain juga jangan kacau agama kita. Kan Allah Ta'ala pesan, jangan kamu mencaci sembahan orang-orang kafir. Nanti mereka akan caci Allah. Kita caci tok pekong mereka. Kita kutuk. Dalam majlis tutup ilmu tak apalah. Kita bahas akidah semua. Tapi kalau kita dalam public, kita menghentam, menghina sembahan mereka, mereka akan hina Allah. Jadi jangan sampai Allah dihina. Itu kena saling jaga, menjagalah harmoni. Harmoni konsep dia. Nabi Adam dicipta dengan ciptaan yang sempurna. Ada orang tanya saya, Iblis dilaknat Allah kerana tak mau sujud kepada Nabi Adam. Malaikat semua sujud. Semua. Kita tak tahu bilangan malaikat.
Bilangan malaikat dia tak bertambah, dia tak kurang. Sebab tak ada malaikat yang mati, tak ada malaikat yang dilahirkan. Malaikat Allah Ta'ala cipta dalam satu jumlah. Jumlah tu duk banyak tu lah sekarang. Tak mati-mati. Manusia ada mati, ada kelahiran, ada hidup. Jin pun ada hari mati, ada hari hidup. Beranak. Malaikat sangat ramai. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah pun tak tahu. Jumlah sebenar malaikat tersangat ramai. Berapa million, trilion ke tak tahulah ramai semua malaikat. Cuba bayangkan ketika Allah suruh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, Allah berfirman, wahai semua malaikat, semua sekali tanpa terkecuali, perintah Allah didengari oleh semua malaikat. Usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua mereka serentak sujud. Semua sujud. Hormat kepada Nabi Adam. Wallahu akbar. No? Allahu akbar. Kita kalau pergi Mekah, orang suruh kita jadi imam, tiba-tiba imam Masjidil Haram suruh kita jadi imam. Kita sujud, belakang kita sujud, kita berdiri, belakang kita berdiri, kita memimpin solat dalam jumlah yang sangat ramai. Oh, bangga kita, kembang hidung lah. Orang semayang berimamkan kita. Ini Nabi Adam, dia berdiri. Dia sudah ada nyawa, ada roh. Allah kata kat malaikat, hampa semua sujud. Semua sujud. Lapisan langit ketujuh, langit pertama, langit mana, semualah. Semua pakat serentak sujud kepada Nabi Adam AS. Hebat. Kemuliaan Nabi Adam AS. Illa Iblis, kecuali Iblis. Iblis dia tak sujud. Kana minal jin. Dia bukan malaikat. Dia daripada kelompok spesies jin. Aba wastakbara dalam ayat lain. Dia enggan sujud dan dia sombong. Dia kata, aku daripada api, dia daripada tanah. Aku lebih mulia. Takkan aku sujud. Allah tak laknat Iblis. Allah tak laknat Iblis kerana tak sujud. Tapi Allah laknat Iblis kerana kesombongannya. Ulama tafsir ni kata, sepatutnya Iblis kalau dia makhluk yang beradab, bila Allah Ta'ala tanya, ma mana'aka alla tasjuda, kenapa kau tak sujud sama? Malaikat semua sujud, kau seorang tak sujud. Sepatutnya Iblis kalau dia adab, Allah tak marah dia, tak laknat dia. Adabnya macam mana? Sepatutnya dia kata dekat Tuhan, ya Rab, wahai Tuhan, kau suruh malaikat, wa idh qulna lil malaika, kami memerintahkan malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Perintah engkau kepada malaikat, aku bukan malaikat, aku daripada spesies jin. Aku dibuat daripada api, malaikat daripada cahaya. Sebab itulah aku tak sujud. Kalau dia cakap macam tu, Allah tak laknat dia. Allah tidak laknat Iblis kerana tidak sujud, tetapi Allah melaknat Iblis kerana istakbara, takabur, bongkak, rasa mulia, rasa lebih hebat daripada Adam. Faham tak? Allah suruh malaikat sujud. Semua ayat Allah suruh malaikat. Jadi dia tak termasuk dalam malaikat. Dia bukan malaikat, dia jin, tapi dia ada sama. Allah Ta'ala tanya, minta penjelasan. Pasal apa kamu tak sujud? Malaikat sujud, kenapa kamu tak sujud? Malaikat mengharapkan Iblis ni dia akan jawab, saya jin, Tuhan suruh malaikat, sebab itulah saya tak sujud. Maknanya dia akan bagi penjelasan, explain kata, kenapa dia tak sujud, kerana dia bukan malaikat. Arahan kepada malaikat, saya bukan malaikat. Patut dia buat explain macam tu. Rupa-rupanya dia ni memang kurang ajar, biadab. Dia tak sujud bukan pasal itu, bukan pasal dia bukan malaikat, dia jin, bukan pasal itu, pasal dia aba enggan sujud pasal apa? Istakbara. Aba wastakbar. Dia sombong. Sombong tu tak boleh. Orang sombong tak akan masuk syurga. Nabi kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Takkan masuk syurga. Allah tak akan bagi masuk syurga. Allah tutup. Tak ada harapan nak masuk syurga. Orang yang dalam hatinya ada mithqalu dharratin min kibr. Ada sekecil sifat sombong. Dia tak low profile. Dia bongkak, dia sombong. Orang sombong tak ada harapan ke syurga. Hak duduk dalam syurga dah dihalau keluar, iaitu Iblis. Allah saja tanya, Allah tahu. Kan saya sebut pagi tadi, Allah nak izhar, Allah nak menzahirkan watak sebenar Iblis. Iblis ni selama ni dia buat ibadat. Dia puji Allah, dia kan ikhlas. Selama ni dia hatinya busuk, tapi takkan Allah nak halau dia daripada syurga. Benda tak nampak, hati ni benda tak nampak, Allah je nampak. Ibadat tak ikhlas. Tayang-tayang kepada malaikat. Malaikat puji dia bagui, alim, saleh, wara, banyak zikir. Kembang hidung Iblis, tak ikhlas.
Allah nak tunjuk busuknya hati iblis, Allah suruh malaikat sujud. Dia tak sujud, tak apalah, dia bukan malaikat. Tapi Allah Ta'ala tanya, tengok cara dia jawab. Enggan, takabur, siap membanding-bandingkan. Khalaqtani min nar, aku dicipta daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau cipta dia daripada tanah. Kau cipta dia daripada tanah, kau cipta aku daripada api. Aku lebih mulia. Pasal itu, biadab dia tu. Biadab. Kita kalau suruh anak kita pergi beli gula di kedai, bagi duit, dia tak pergi beli. Kita tak marah. Kita tanya pasal apa tak pergi beli. Dia kata minta maaf sakit perut, pening kepala. Ataupun dia kata minta maaf ayah. Dengan penuh hadap, minta maaf ayah. Saya lupa. Awak lupa duk main game nya. Dia kata minta maaf lah, lupa. Duk main game terlupa nak pergi beli gula. Kita tak marah. Tak marah. InsyaAllah tak marah. Orang yang waras dia tak marah. Cakap elok-elok tak marah. Tapi kalau kita bagi duit suruh dia pergi beli gula, dia tak pergi. Kita tanya apa siapa tak pergi. Dia kata suka hati ya. Hak ni nak kena kalau pok hak jenis perong dapat makan penampak. Dia kata suka hati ya. Ayah sikit-sikit suruh saya. Ayah tak reti pergi beli sendiri. Biadab kan? Biadab. Dan biadab ni kadang-kadang dia buat satu benda pun boleh jadi biadab. Kita bagi duit suruh pergi beli gula. Dia ambil duit, dia pergi beli gula. Dia balik, dia hempuk. Dia kata, nak sangat gula. Dia imtithal, mematuhi arahan, kadang-kadang bukan beradab. Patuh arahan satu benda, adab satu benda yang lain. Kita bagi duit suruh pergi beli gula, dia beli gula, dia balik, dia buat hempuk. Dia kata, nak sangat gula, ambil. Itu pun tak beradab juga. Sekadar patuh arahan, tetapi dengan cara yang biadab, tetap tak beradab. Iblis ni, dia tak patuh arahan. Kemudian jawapan dia tu. Sampai ada apa yang saya nak cerita. Tak sujud kalau memberi jawapan yang penuh adab. Wahai Tuhan, kau suruh malaikat, saya bukan malaikat. Suruh saya sama ke? Kalau suruh saya sama, saya sujudlah ni, boleh tak? Saya sujudlah ni. Macam tu patutnya. Tapi iblis dia kata, apa pula saya nak sujud kat dia? Saya api dia, iblis. Jadi jangan takabur. Orang yang tawaduk ada tempat di syurga. Orang yang tawaduk ada tempat dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, tilkal jannah, itulah syurga. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Ini yang kita nak pergi nanti akhirat. Itu. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami cipta syurga di akhirat tu, kami jadikan. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, untuk orang yang tidak meninggi diri di dunia. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, itulah negeri akhirat, syurga yang kita idam-idamkan. InsyaAllah kita menjadi ahli syurga dengan doa kita, insyaAllah. Itulah syurga negeri akhirat. Kami ciptanya lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard, bagi orang yang tidak mau meninggi diri di bumi. Orang yang merendah diri. Orang tinggi diri tak ada tempat dalam syurga. La yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada, dan orang tu tidak buat kerosakan. Dua syarat dia. Tak meninggi diri, yang kedua tidak buat kerosakan, tak buat kezaliman. Jangan buat zalim. Dan kita kena low profile, tawaduk. Kalau kita datuk, orang tak panggil kita datuk, tak apalah, cucu panggil datuk, sudahlah. Kan? Orang panggil pakcik, orang tak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita kena anzilun nas manazilahum, letak orang kena pada kedudukannya. Kalau dia doktor, panggil doktor. Datuk Sri. Katalah orang tak tahu, orang tanya pakcik nama apa? Tak perlu dia habaq, nama saya Tan Sri Profesor Datuk Doktor Tuan Haji. Tak payahlah nak besar-besar macam tu. Merendah diri. Man tawadhu'a lillah, siapa rendah diri kepada Allah, rafa'ahu Allah, Allah angkat dia. Dia tak mau dia angkat, tapi Allah angkat dia. Berendah dirilah kita, kerana orang yang ada kesombongan, kebongkakan, dia tidak ada tempat dalam syurga. Na'udzubillahi min zalik. Baik, iblis dia dilaknat, diusir keluar daripada syurga. Dia minta umur panjang. Allah Ta'ala kata, fa innaka minal munzarin, kamu umur panjang. Dia akan mati dekat-dekat kiamat, iblis. Iblis ni antara makhluk Allah yang umur dia sangat panjang. Umur dia sangat panjang, iblis ni. Allah bagi dekat dia umur yang sangat panjang, iblis.
Iblis min atwalil ahya umran. Dalam bahasa Arab lah. Iblis makhluk Allah yang sangat panjang umur. Nak buat apa umur panjang tak mati-mati. Kita nak umur panjang dalam kebaikan, dalam keberkatan. Umur pendek pun tak apa. Imam Nawawi umur 45, pendek tapi berkat. Dia sempat mengarang beratus-ratus kitab yang tebal-tebal. Kita nak keberkatan umur. Kita bukan nak umur panjang tu panjang macam iblis. Nak buat apa? Jahat. Jadi iblis dia diusir. Tapi Allah maha pemurah. Allah tak halau terus. Allah tak halau terus. Allah bagi masa dekat dia. Berapa tempoh wallahu alam, kata ulama tafsir, mungkin Allah bagi masa seminggu, 2 minggu untuk dia kemas barang-barang dia keluar. Kes dia dibicarakan oleh Allah, ternyata salah, baru keluar. Dia jawab biadab tu salah dah, dibicarakan lagi, dihalusi lagi kes dia, kemudian dia dihalau keluar. Dalam tempoh tu lah, sebelum dia nak keluar, dia mungkin ada seminggu, 2 minggu lagi nak keluar. Dalam tempoh tu lah, dia tiupkan kepada Nabi Adam. Rahsia dia kata, pasal apa Tuhan tak bagi kamu dekati pokok. Kamu tahu pasal apa? Pasal Allah buat bumi, Allah nak lantik kamu jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu tak mau turun ke bumi, kamu nak terus kekal dalam syurga. Rahsia dia ialah makan pokok tu. Kamu pun akan sampai masa diturunkan ke bumi. Sebab Allah dah buat bumi siap dah. Bumi menanti kamu untuk kamu mengimarahkan, mengurus tadbir bumi. Kamu nak ke turun ke bumi? Nabi Adam kata, kalau boleh tak maulah. Sebab duduk dalam syurga ni selesa. Selesa, tak kena matahari, tak panas. Seronok, lazat dalam syurga. Iblis kata ada satu rahsia. Hang dengar elok, aku nak keluar dah ni. Mungkin minggu depan aku keluar, aku bagi tahu. Kalau hang nak, wa mulkil la yubla, kamu nak satu kerajaan yang tidak akan, keseronokan yang tak akan pupus, kamu pergi kat pokok tu, makan pokok tu. Hang tahu pasal apa Allah tak bagi makan? Pasal kalau hang makan, hang terus hidup dalam syurga. Kalau hang tak makan, sampai tempoh hang pun turun bumi macam aku juga. Ni aku nak pesan ke hang. Dan jahatnya iblis ni, wa qasamahuma, dia sanggup sumpah, wallahi. Wa qasamahuma, dia bersumpah depan mereka berdua, Adam Hawa. Dia kata, inni laminan nasihin, sesungguhnya aku bagi nasihat. Aku tak mau hampa menerima nasihat macam aku. Aku pun kehidupanku dalam syurga bertempoh. Sampai tempoh aku kena out, kena keluar. Aku nasihat. Ni nasihat. Dengar elok-elok. Nak dengar. Nak terima. Tak mau terima sudah. Inni laminan nasihin. Saya memberi nasihat. Boleh pakai? Pakai. Tak mau pakai sudah. Wa qasamahuma, dia sumpah wallahi. Kalau hampa nak duduk dalam syurga lama-lama, kekal selama-lamanya, pergi kat pokok tu makan. Tapi tak tahulah dia makan daun ke, makan pucuk, makan buah ke apa, yang tu Allahu a'lam lah. Jadi iblis dia buat tu dulu. Dia pengaruhi mereka, psikologi mereka. Kata dia keluar. Inilah cerita yang betul. Kalau tuan-tuan baca dalam buku cerita, iblis keluar dah. Lepas tu dia masuk pula seperti ular. Dia dah keluar pada syurga, lepas tu masuk pula. Tu Israeliat. Dongeng. Dah keluar mana boleh masuk? Syurga ni security dia malaikat yang jaga. Dah keluar dah masuk pula. Masuk pula berupa ular. Malaikat pun tak sedang duk ghalib. Dia boleh jadi ular. Boleh bergerak celah-celah kaki malaikat. Malaikat tak sedang. Malaikat buka pintu. Ada orang ketuk pintu. Buka-buka. Tak ada orang pun. Malaikat ghalib. Ular ni tu dia melengkap ke bawah tu masuk. Masuk pergi duk bagi hasutan kepada Adam Hawa. Ini dongeng. Yang betulnya sebelum dia nak keluar, dia hasut dulu. Dia boh dulu. Dia bagi macam ni. Dia sumpah wallahi. Dia tak pernah mengaku dia Tuhan. Ni boleh ni tak pernah mengaku. Tuhan Allah. Wallahi, aku nasihat supaya kamu tak senasib dengan aku. Oh, dia buat nada macam tu, habis cayak. Baik. Yang mengaku Tuhan ni Fir'aun. Iblis tak pernah mengaku Tuhan. Sebab tu kalau nak kira Iblis dengan Fir'aun jahat lagi. Iblis dia tak bunuh anak orang. Dia hasut orang suruh bunuh. Dia hasut pembunuh supaya bunuh. Dia bagi kita marah, kita bergaduh. Dia buat macam tu. Dia cuma syahwat. Dia tiup syahwat. Dia tak bunuh direct Iblis ni. Fir'aun dia bunuh anak-anak orang. Anak lelaki. Dan Fir'aun mengaku Tuhan. Kata Fir'aun, Inni ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Iblis terkejut tau. Ana rabbukumul a'la. Iblis yang lawan Nabi Adam tu, dia boleh pi mata.
Di Penang ada, di Kedah dia boleh bergerak. Di Mesir. Ketika Fir'aun mengisytiharkan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Iblis dia dengar tu dia. Subhanallah. Hui, ganahnya Fir'aun. Jahat pada aku lagi, aku tak pernah mengaku aku Tuhan. No? Aku tak pernah mengaku aku Tuhan. Tuhan Allah. Kira Fir'aun ni dapat hasutan Iblis. Jadi jahat lebih pada Iblis lagi. Teruk pada Iblis. Iblis pun, biar betul Fir'aun ni. Dahsyat semua. Mengaku Tuhan. Aku tak pernah mengaku Tuhan. Dia nak keluar pada syurga. Dia Rabbi. Wahai Tuhanku. Masih berdoa. Wahai Tuhanku. Panjangkan umurku. Aku nak mati lambat. Allah Ta'ala kata kat Iblis, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ, ditangguhkan ajalmu. Dekat kiamat orang mati. Dia masih bertuhankan Allah. Cuma dia jahat, dia kafir lah, takabur. Baik, tu cerita Iblis. Hak lain-lain zuriat dia, jin-jin lain ada hidup ada mati lah. Jin-jin lain. Jin lain ada hidup ada mati. Allah SWT. Okey. Baik, kita habis tajuk ni. Nabi Adam dicipta dengan ciptaan yang sempurna. Beliau tidak seperti manusia lain yang melalui alam rahim, zaman kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Rupa parasnya juga tidak pernah berubah. Suratu Adam lam tataghayyar. Rupa paras Nabi Adam tak pernah berubah. Sejak ditiupkan rohnya di dalam syurga hingga turun ke bumi dan wafat dengan rupa paras yang sama. Bahkan rupa parasnya di dalam syurga nanti dia masuk syurga balik Nabi Adam, sama sahaja dengan rupa parasnya ketika di bumi, tidak berubah. Semua penghuni syurga nanti muda-muda belaka, berumur 33 tahun. Tinggi dan lebar sama dengan saiz Nabi Adam, iaitu tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. Kesemua mereka sempurna dan segak seperti Nabi Adam. Tiada yang berkulit gelap, cacat, buta, tempang dan sebagainya. Orang buta masuk syurga nanti celek. Orang kaki tempang, ada sahabat Nabi nama Sayyidina Amru bin Jamuh, tempang. Dia nak pergi perang Uhud, dia tanya Nabi, kalau saya terkorban syahid dalam syurga, saya jalan capik tempang kan macam mana? Nabi kata, tak, dalam syurga Allah ganti dengan kaki baru, kamu tidak lagi tempang dalam syurga. Selepas ditiupkan roh, beliau terus diarahkan pergi mencari ilmu. Ilmu pertama yang diberi penekanan oleh Allah kepada Nabi Adam ialah ilmu adab atau akhlak. Adab, akhlak, lagi nama apa? Tasawuf. Itulah lah. Adab, akhlak, tasawuf. Ada lagi orang panggil apa? Tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafsi. Penyucian jiwa. Benda yang sama lah. Allah mendidiknya cara memberi salam dan menjawabnya, memuji orang selepas bersin dan menjawab orang bersin dengan mendoakan rahmat kepadanya. Ucapan salam, memuji Allah ketika bersin dan menjawab orang bersin merupakan syariat yang diajarkan oleh semua nabi-nabi kepada umat masing-masing. Ini sama saja. Syariat yang tidak berubah. Ia merupakan pusaka peninggalan Nabi Adam AS. Penghuni syurga saling memberi dan menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan Allah Tuhan sekalian alam juga akan memberi salam kepada penghuni syurga dan meredai mereka. Allah pun, kan dalam surah Yasin kita duk baca kan? Salamun tu, salam tu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamu qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Tuhan yang maha pengasih. Allah akan memberi salam kepada penghuni syurga. Kemudian Allah bagi satu nikmat yang sangat tinggi, iaitu Allah mengisytiharkan, Allah redha ahli syurga sebagai hamba-hambanya. Keredaan Allah. Waridwanum minallahi akbar. Redha Allah itu lebih besar daripada segala nikmat dalam syurga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selesai kita satu tajuk. Pagi esok kita sambung tajuk yang kedua. Nabi Adam AS terlupa. Sebagai manusia, kadang-kadang kita pun terlupa. Tak boleh lari daripada terlupa, tersilap, tu kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat kenal lah. Inilah asal usul kita. Kita berasal dari syurga
Dan mudah-mudahan kita duduk di dunia ni tempat ujian, lulus ujian di dunia, kita akan kembali masuk syurga. Memang kita asal syurga, kita mai jadi penumpang sebentar, tak lama. Kita hanya menumpang di bumi Allah ini. Nabi kata, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia. Ka'annaka gharibun, seperti kamu warga asing. Warga asing dia main Malaysia, dia kena pulun cari duit. Jadilah kamu di dunia seperti kamu warga asing di negara orang. Awabiru sabil, atau kamu musafir, kamu singgah berehat di satu tempat, jangan berehat lama-lama kerana kita ada lagi perjalanan kita yang kita belum selesai. Kita akan ke alam barzah dan ke syurga. Jadi anggaplah dunia ini persinggahan, tempat tinggal, tempat untuk kita meninggal, bukan tempat tinggal tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.